I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Selamat bergabung kepada yang baru di dalam channel ini. Akhirnya, saudara-saudara, setelah kita dikejutkan dengan satu berita paling menggemparkan pada tarikh 13 November, disahkan Daim Zainuddin meninggal dunia. Ada satu soalan yang saya terima. Adakah kes Daim Zainuddin akan diteruskan ataupun akan dihentikan? Nah, ini satu keputusan terkini daripada SPRM. Perkongsian daripada Malaysia Kini. Timbalan Pendakwa Raya putuskan tindakan lanjut kes Daim Zainuddin, kata Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Sebarang tindakan seterusnya berhubung kes Allahyarham Daim Zainuddin yang sedang dalam proses perbicaraan di mahkamah akan diputuskan oleh Timbalan Pendakwa Raya TPR, kata Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki. Menurutnya, SPRM akan mengadakan perbincangan bersama Timbalan Pendakwa Raya dan tindakan seterusnya akan diputuskan oleh pihak terbabit. Kami akan membincangkan dengan pihak Timbalan Pendakwa Raya mengenai bagaimana pemergian Allahyarham Tun Daim berkemungkinan boleh menjejaskan pendakwaan. Kami di SPRM hanya bertanggungjawab untuk menyiasat, katanya kepada media. Bagaimanapun Azam berkata, perkara itu kemungkinan akan mengambil sedikit masa, sekurang-kurangnya 1 atau 2 minggu, dan SPRM akan memberikan kemas kini sebaik keputusan dibuat. Terdahulu, Malaysia Kini melaporkan bekas Menteri Kewangan itu meninggal dunia di Hospital Asunta di Petaling Jaya. Allahyarham meninggal dunia pada usia 86 tahun dan meninggalkan seorang isteri, Naimah Abdul Khalid, dan 5 anak. Taikun perniagaan itu pertama kali dilantik menjadi Menteri Kewangan pada 1984 oleh Perdana Menteri ketika itu, Dr. Mahathir Mohamad. Dia berkhidmat sehingga 1991. Daim pernah menjadi ahli UMNO, pernah menjadi ahli parlimen selama 5 penggal, 1982 sehingga 1999, di Kuala Muda untuk sepenggal dan di Merbok untuk 4 penggal. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, menurut anda apa yang akan berlaku berkaitan dengan kes Daim Zainuddin? Ini adalah kenyataan terkini SPRM. Timbalan Pendakwa Raya akan memutuskan tindakan lanjut. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati semua, berkaitan dengan 8 adun rasuah yang menjadi viral di media sosial, dan bukan saja di media sosial. Cerita dengan kawan-kawan di tempat kerja, cerita dengan ahli keluarga, semua pun bercakap tentang video adun bincang rasuah, bercakap tentang 8 adun bincang rasuah. Tapi persoalan yang paling utama adalah siapakah 8 adun ini. Identitinya akhirnya sedikit sebanyak kita telah mendapat bayangan ataupun hint. Kerana ini bukan berlaku di Kedah, bukan berlaku di Terengganu ataupun mana-mana negeri di semenanjung Malaysia. Ini berlaku di Sabah. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, sudah pasti mana-mana ahli Dewan Undangan Negeri yang terlibat dengan rasuah, bukan sahaja adun, tapi mana-mana kepimpinan politik yang terlibat dengan rasuah perlu dikenakan tindakan undang-undang. Rasuah adun berjemaah rupanya di Sabah. Ketua Menteri Sabah Haji Jinor dipercayai kini menjadi tumpuan sebuah skandal rasuah membabitkan GRS.
gabungan yang dipengerusikannya yang tidak sehaluan dengan pemimpin UMNO negeri. Malaysia Now difahamkan ia susulan sebuah kampanye dilancarkan menerusi laman berita dan media sosial berkenaan skandal rasuah RM4 juta melibatkan beberapa adun. Di samping dakwaan terhadap klip video dan tangkap layar, pesanan teks menunjukkan mereka membuat pengakuan menerima rasuah. Bukti-bukti itu didakwa disimpan seorang pemberi maklumat yang enggan dinamakan, yang mendakwa dia hanya akan mendedahkan butiran lanjut dengan syarat mendapat perlindungan SPRM. Malaysia Now telah menghubungi Haji dan pembantunya, tetapi masih belum mendapatkan respon ketika laporan ini diterbitkan. Sementara itu, seorang penyiasat kanan SPRM memberitahu Malaysia Now cara kes itu sedang digembar-gemburkan menimbulkan keraguan, sambil menambah badan anti rasuah itu sepatutnya melancarkan siasatan terhadap dakwaan itu tanpa perlu mengenal pasti pemberi maklumat. Kebimbangan pemberi maklumat itu tidak relevan. Apa yang lebih penting ialah dia ada bukti dan itu sudah memadai bagi SPRM melancarkan siasatan serta-merta. Malaysia kini melaporkan bahwa pemberi maklumat tersebut telah menghubungi PM Anwar Ibrahim untuk mendapatkan jaminan perlindungan mengenai perkara itu. Anak guam kami mempunyai bukti kuku, termasuk tangkapan skrin perbolan WhatsApp dengan YB adun terbabit, dokumen dan klip video HD definisi tinggi yang mana YB mengaku menerima rasuah. Malaysia kini memetik peguam pemberi maklumat itu dalam sepucuk surat kepada Anwar. Untuk makluman, anak guam kami bersedia menjadi pengadu dalam kes ini, menyerahkan bukti dan menjadi saksi SPRM menurut surat itu. Sementara itu, sumber yang sama mempersoalkan keengganan Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM, untuk memberikan jaminan bertulis melindungi pemberi maklumat daripada pendakwaan atau tindakan undang-undang sebagai pertukaran kepada maklumat itu. Azam terikat dengan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat dan tidak ada keperluan mendapatkan sebarang jaminan lanjut. Dalam keadaan biasa, bukti yang ada sepatutnya sudah dapat memulakan siasatan di mana SPRM boleh menahan atau menyoal ahli politik yang terbabit, tambah sumber itu. Gabungan JRS dipengerusikan Haji terdiri daripada 8 parti politik, termasuk PGRS, Parti Gagasan Rakyat Sabah, di mana beliau merupakan presiden. JRS yang pada asalnya dianggota IPN, BN, Parti Bersatu Sabah, dan beberapa adun bebas, menang pilihan raya negeri 2020 yang diadakan pada kemuncak pandemik COVID-19. Beliau dan adun partinya sebulan selepas PRU 2022, di mana PH dan BN membentuk kerajaan, Haji mengumumkan keluar Bersatu Sabah yang merupakan sebahagian daripada JRS. Sebaliknya, beliau dan adun parti mengumumkan mereka masih sebahagian daripada JRS menerusi keahlian secara langsung. Januari 2023, 13 adun UMNO Sabah menarik balik sokongan kepadanya, menyebabkan beliau hilang majoriti DUN. Haji kemudian mengumumkan mengambil alih PGRS dan membawa parti itu ke dalam JRS untuk kekal berkuasa. Rasuah adun berjemaah rupanya di Sabah.